الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وشفيعه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama kali marilah kita merapatkan tinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah mengekalkan nikmat iman dan Islam terhadap diri kita. Subhanallah, tabarakallah, nikmat yang paling besar, nikmat yang tak ada siapa ni Allah kecuali Allah nak bagi saja. Summa alhamdulillah, marilah kita merapatkan tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, kerana memilih kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ribu-ribu, dalam ratus-ratus orang, Allah telah memilih kita menghadiri dan berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah. Di sini saya nak menceritakan satu kisah bagaimana seorang orang tua dia hendak pergi ke masjid dari satu rumah. Dia hendak pergi ke masjid. Subhanallah, tabarakallah. Ada seorang hamba Allah juga, tapi dia tak tahu. Orang tua ni dia buta. Dia nak pergi masjid dengan sungguh-sungguh. Satu hari apabila dia turun hendak pergi ke masjid, dari rumah dia tu ada tangga. Dia turun rumah dia tu, ada orang kuih kaki dia. Subhanallah, dia jatuh, baju dia kotor. Dia naik semula dalam rumah dia. Dia pakai balik, dia tukar balik baju dia. Lepas tu dia turun pula tangga yang kedua. Apabila dia turun tu, ada orang kuih lagi kaki dia. Subhanallah, Masya Allah. Dengan sungguh-sungguh dia naik balik, tukar balik semua baju elok balik. Dia turun yang tangga ketiga tu, kena dah lagi. Ya Allah, ya Tuhan ku, Masya Allah, Subhanallah. Kemudian dia naik juga, dia salin. Kemudian akhirnya dia turun tu, dia rasa ada orang pimpin tangan dia. Masya Allah, ada orang pimpin tangan dia. Sampailah ke masjid. Orang tua tersebut bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu? Aku adalah syaitan. Syaitan, ya Allah, subhanallah. Orang tua itu terkejut. Bagaimana syaitan membimbing dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Begitu kita tengok, sungguhnya seorang tua yang muda hendak pergi ke masjid. Bagaimana kita orang muda? Subhanallah, tabarakallah. Apabila saya tengok hari ini, saya tengok malam ni, tengok orang muda ramai, alhamdulillah. Orang tua pun ramai juga, alhamdulillah. Saya seronok saya tengok Allah telah memilih kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini saya nak ceramah tentang Rasulullah itu qudwah hasanah. Qudwah hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Dan demi sesungguhnya bagi kamu adalah manusia, adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Dan bagi kamu dan bagi manusia itu yang sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah. Di
Di sini marilah kita lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik. Siapakah contoh ikutan yang terbaik bagi kita semua? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita hendak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Itu kita mempelajari ilmu. Kita menghadiri majlis-majlis ilmu yang berada di surau, masjid-masjid, di balasah, kalau bahasa mereka balasah, musalla, macam-macam lagi. Ada majlis-majlis ilmu seperti yang telah diajari kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah mengenai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ kita boleh mempelajari semua sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marilah kita, wahai sahabat-sahabat, wahai saudara-saudara, ikhwah, akhwat, marilah kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah letakkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dulu di depan sekali. Allah dahulu. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Inna Allah wa malaikatahu, Allah serta para malaikatnya. Salluna ala Nabi, bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak letak wahai orang-orang Islam, Allah tidak letak di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah letak di situ. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai saudara-saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menghidupkan suasana rumah kita, suasana kehidupan kita, suasana apabila kita berada di mana-mana pun dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan apa? Dengan sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sentiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kerana apa? Dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah lebih mencintai kita Rasul. Marilah kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan sekali apapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan riya, dalam keadaan kita apapun yang kita rasa, maka selawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan zikir apabila kita riya, maka tidak dapat apa-apa. Apabila kita berzikir, kita riya, kita menunjukkan kita sedang berzikir. Tetapi hanya selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah menerima tidak sekira apapun dengan cara riya ataupun sebagainya. Subhanallah, tabarakallah. Marilah kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berwasilah. Dengan sebelum ini kita sudah ada dah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berqasidah. Ada satu qasidah yang saya minat. Qasidah dia berbunyi, Innal Habibal Mustafa Zu Rafatin
mempunyai kasih sayang dan kemuliaan, yang mempunyai kasih sayang dan kemuliaan terhadap dirinya. Wa dzikruhu fihi shifa, dan dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyembuh bagi diri kita, pengubat bagi diri kita. Subhanallah, mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tamada bil ilal, wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Apabila mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengubat apabila ditimpa dengan penyakit. Subhanallah, maha suci Allah, mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan mal, capat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di capat itu, maka capat itu juga menjadi mulia Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, mulia Rasulullah. Kita bukan hendak mengagung-agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat disakiti oleh penyakit apa-apapun. Apabila sakit menimpa mereka tidak merasa kesakitan itu. Kerana apa? Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati mereka. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana sahabat menunjukkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu untuk meminta pertolongan, tapi mereka datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada keluarga mereka, ibu bapa mereka, anak-anak mereka, harta-harta mereka. Bagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marilah kita hidupkan suasana kita dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makcik-makcik yang duduk kat dapur tu selalu duduk masak, duduk nyanyi lagu ke, lagu Mustang ke. Kita tukar dengan apa? Dengan berqasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagu Muhammadin ke, lagu apa, puji-puji mutahhir ke, mari kita tukar. Mari kita berqasidah duduk sambil masak tu. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Beruntunglah kita semua dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita duduk dengan masak tu. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Berkat kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap masa mereka mengatakan ulu. Mereka mengatakan ulu lebih-lebih. Subhanallah, tabarakallah, wal a'yadu billah. Kenapa mereka berkata sampai begitu? Ulu lebih-lebih dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila buat kerja sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila nak basuh ikan sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salahkah kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Salahkah kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Salahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sampai hati mereka mengatakan ulu melebih-lebih dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidakkah kita lihat di dalam televisyen, dalam semua media-media macam-macam, idola kecil, idola besar, idola tua, semuanya ada. Tidakkah itu ulu
mencari syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyanyi daripada kecil sehingga besar-besar mereka. Subhanallah, masya-Allah. Tidakkah mereka hendak mengajarkan anak-anak mereka mencintai Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran. Subhanallah, suruh menghafaz Al-Quran. Bagaimana kita menghidupkan suasana rumah kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana didikan kita ibu bapa terhadap anak-anak pada zaman sekarang? Adakah kita memberi secukupnya dengan kita mengajarkan mereka? Tidak cukup dengan kita menghantar anak-anak kita ke sekolah dengan cikgu mengajar. Sebaliknya apabila mereka pulang ke rumah, kita buat kaedah kepada mereka. Kita tidak mengingati mereka, berpesan kepada mereka, berpesan kepada anak-anak yang kita kasihi. Bagaimana semua itu? Subhanallah, tabarakallah. Rasulullah itu qudwah hasanah, contoh ikutan yang terbaik bagi diri kita. Adakah kita meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang betul? Adakah kita meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi cinta kita kepada manusia? Siti Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha mencintai suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jikalau sampai saat ajalku, jikalau aku mati, jikalau saat itu umat Islam tidak mempunyai harta, umat Islam tidak mempunyai apa-apa pun, maka engkau ambillah tulang aku, jual untuk membeli segala peralatan. Kau ambillah tulang aku, buatlah segala apa yang boleh, juallah tulang aku demi untuk menyebarkan agama Islam di dunia ini. Subhanallah, tabarakallah. Begitu cintanya dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada agamanya. Inna dina 'indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah agama Islam, agama yang tinggi, ulia, tinggi. Subhanallah, bagaimana mereka menunjukkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tak sampai hati apabila kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa sebab dada, rasa nak teriak. Sebab apa? Rindunya kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berqasidah, kita mengingati, kita adakan majlis-majlis yang mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtima' zikir, majlis-majlis seperti lantunan mahabbah dan sebagainya. Dan pada malam ini Habibana Umar bin Hafiz, yaitu ulama Yaman yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah berada di padang hoki di Stadium Jalil, yaitu ulama yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-30 lebih, 36 kalau tak salah saya. Kita memuliakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita orang biasa ni bukan layak untuk kita berkahwin dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Demi kita memuliakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika Allah telah memilih kita, maka beruntunglah kita. Kenapa kita berkahwin dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?
pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak kira waktu bila pun Rasulullah memanggil mereka. Rasulullah ingin memohon pertolongan daripada mereka. Mereka tak kira tidur, tengah makan, tengah apa sekalipun, tengah apa pun sebagainya, maka mereka meninggalkan segala-galanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika mana seorang sahabat, iaitu dia telah berkahwin, iaitu pada malam pertamanya. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Wahai sahabat, ketuk pintu gerbang." Sahabat, hari kita ada perang. Sahabat itu meninggalkan isterinya dalam keadaan dia berjunub. Maka dia meninggalkan semuanya dan dia pergi ke medan perang. Dia berjihad. Dia menentang musuh-musuh Islam demi menunjukkan cintanya pada agamanya dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau syahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat jasadnya. Kerana apa? Malaikat turun memandikan jenazahnya. Subhanallah, mulianya jasad, mulianya dia, sehingga malaikat memandikan jenazahnya. Subhanallah, tabarakallah. Bagaimana kita hendak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirlah kita. Masalah diri kita, mula-mula kita tak boleh nak hadir ke majlis-majlis agama. Kenapa? Macam-macam alasan. Balik kerja letih, balik sekolah letih, tak laratlah buat jemaah kat rumah, rugi. Marilah kita memenuhi masjid-masjid. Dengan masjid kita memenuhi majlis-majlis ilmu. Malaikat turun, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita supaya diampunkan dosa-dosa kita, seperti puing-puing di lautan. Subhanallah, tabarakallah. Bagaimana kita apabila kita berada di dalam majlis-majlis ini dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sekali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama kita disebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nama bapa kita, begitu juga nama atuk kita, begitu juga seterusnya. Mulianya apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mahu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila kita duduk kat rumah sakit bernyanyi macam-macam, caya, macam-macam boleh. Hindustan, lagunya Hindustan je. Kereta hari Sabtu, hari Ahad, jam. Tengok Hindustan, bukan tak boleh, tapi berpada-pada. Kita tengok Hindustan lebih daripada kita main majlis ilmu. Kita tengok filem-filem lain lebih kita daripada kita datang majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan kita. Adakah kita tidak mahu semua itu? Adakah kita tidak menginginkan malaikat-malaikat mendoakan kita? Kita mempunyai dosa sedangkan mereka tidak mempunyai dosa. Mereka mendoakan kita. Sedangkan apabila kita berdoa, belum tentu Allah memakbulkannya. Ada sekatan-sekatan. Sedangkan apabila tasik keluar, kita nak pergi Kepala Batas, berapa trafik light, jam lagi, banyak kereta nak sampai kepada Kepala Batas. Tambah-tambah lagi doa kita ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hendak memulakan doa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hendak mengakhiri doa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan doa kita. Dengan tawassul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menerima doa kita. Dengan kita berqasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita mahu melihat menatap wajah kekasih kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tidak siapa yang boleh memberikan kepada kita syafaat iaitu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hari kiamat nanti mereka pergi meminta kepada syafaat kepada setiap nabi sehingga kan Nabi mengatakan, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah pemberi syafaat. Subhanallah, Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan begitu juga pada para anbiya yang lain. Sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tercatat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah terukir nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihi salam telah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapakah ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi akhir zaman, Nabi penutup kepada segala Nabi. Dia adalah pemberi syafaat kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah, dan pada ketika itu elektrik tak ada, lampu tak ada, api tak ada. Pada ketika itu Siti Aisyah sedang menjahit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah, terang benderang rumah, dan Siti Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jikalau kamu sudah memasuki rumah ini terang benderang, maka aku boleh memasukkan benang ke dalam jarum. Ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mahu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka rugilah siapa yang tidak dapat melihat wajahmu. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapakah orang yang rugi tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka orang itu ialah apabila disebutkan nama aku, maka dia tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Ada saya membaca satu kisah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang hamba Allah ni, dia bawa ayah dia pergi ke Mekah menunaikan fardu haji di Baitullahil Haram. Itu ketika saat dia berada di hadapan Kaabah. Ketika itu ayahnya sakit tenat, dan di situ juga ayahnya telah meninggal dunia. Dan pada ketika itu dia tersedih, dia amat tersedih sehingga menyebabkan dia tertidur, dan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah ayahnya menjadi hitam disebabkan dia sedih sangat-sangat dan sampai tertidur. Dan dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh seorang, wajahnya yang berseri-seri, dia tak kenal siapa dia. Maka orang tu mengusap wajah ayahnya, mengusap, dan wajah ayahnya menjadi seperti sedia kala. Dan dia bertanya, wahai gerangan hamba Allah, siapakah diri kamu? Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Subhanahu wa taala. Dia begitu terkejut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai hamba Allah, wahai fulan, adakah kamu tahu bahawa di kehidupan ayah kamu, pada hidupnya dia mengamalkan riba, tetapi di malamnya dia bersalawat kepada aku, dia memuji aku dengan bersalawat kepada aku, maka dengan itu aku memberikan syafaat kepadanya, maka aku mengusap mukanya.
Subhanallah. Orang yang makan riba pun bila dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bagi syafaat dia. Nabi Muhammad main usap muka dia. Tambah-tambah kita yang ada di majlis-majlis ilmu. Apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulianya kita. Malaikat menyebut nama kita, nama ayah kita. Ayah kita yang telah meninggal dunia, tok kita yang telah meninggal dunia, mak kita yang telah meninggal dunia, telah disebut oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sahaja yang dapat, semua orang dapat. Begitulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu dia terjaga. Dia terjaga tu dia dengan dia bertawaf, dia tawaf Kaabah masa itu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dengan 7 pusingan itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada dia, kenapa kau berselawat? Dia cerita sekian. Subhanallah. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pada hari Jumaat, khatib juga menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setiap Jumaat akan disebutkan. Marilah kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedulikan apa yang orang nak kata, bulu ataupun sebagainya, melebih-lebih dalam mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak rugi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Subhanallah, tabarakallah. Bagaimana kita hendak menyucikan hati kita, bagaimana hendak kita mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, adik-adik Rasul yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencintai Rasulullah melebihi cinta manusia. Melebihi cinta manusia, bukan tak boleh cinta kepada manusia, tak salah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Ila akhir ayat atau kama qala. Allah kata apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nas, aku hiaskan kepada manusia itu hubbus syahawati minan nisa, sukakan kepada perempuan, wal banin, anak-anak dan sebagainya. Tidak kita tidak apa kalau kita nak mencintai manusia, tak salah. Tetapi marilah kita mendahului cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah mencintai kita dan Allah akan memuliakan kepada kita diri kita, iaitu cinta manusia. Orang yang juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak rugi. Insya-Allah janji Allah pasti berlaku. Marilah kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis-majlis qasidah, ada majlis-majlis mengingati Rasulullah, ada majlis-majlis ilmu yang mengingatkan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita duduk kat rumah baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dilahirkan hingga ke wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita tidak mahu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita meletakkan cinta yang betul di tempatnya? Tidak salah kalau kita nak mencintai isteri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, tak kira apa pun, kita dahulukan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, ada tok guru saya pernah bagi ketika kami menghadiri mengaji kitab. Dia telah bagi kepada kami iaitu ayat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memberikan kepada kami iaitu Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqqi arinihi
Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma bihamdi sahibi, dengan haknya bertemukanlah aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temukanlah aku dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bacalah sebanyak 3 kali di dalam sujud kita. Insya-Allah, yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Tok Guru saya pernah kata apa? Dia dapat juga Tok Guru dia. Tok Guru dia kata apa? Aku telah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila aku telah mengamalkan doa tersebut, aku telah menatap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mimpi aku. Aku telah melihat di depan mata aku, sehingga kan kelihatannya bulu dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulianya sampai dia melihat bulu dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marilah kita dengan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dengan kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Dengan itu, marilah kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada setiap masa, pada setiap ketika. Tidak kira kita berada di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja, di dalam pejabat, tidak kira di mana pun, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah